ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bertemu kita dalam daurah membahaskan kitab Manzilatus Sunnah fil Islam, kedudukan as-sunnah dalam Islam, kitab terjemahan yang diterbitkan oleh PIS di bawah tajuk Membantah Kesesatan Anti Hadis, karangan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah pada kuliah semalam kita telah memberikan sedikit sebanyak introduksi, ya, kata-kata pengenalan, ya, berkenaan penulis kitab ini, Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kita juga telah membacakan mukaddimah, ya, mukaddimah kitab ini. Jadi saya kira tuan-tuan dan puan-puan, tanpa kita membuang masa, boleh kita terus lihat di muka surat 18, ya, sambungan bacaan kita pada malam semalam, ya. Jadi lihat pada perenggan di pertengahan kata penulis, ya, pada malam yang berkat ini aku tidak akan membentangkan sesuatu berkenaan dengan kelebihan-kelebihan bulan ini. Yani ya, dalam mukadimah ni, dia asal risalah ni adalah, ya, ceramah yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani ketika beliau menziarahi Duha di Qatar di bulan Ramadan, ya, pada waktu itulah, ya, pada tahun, ya, 1972 kalau tak silap, ya. Ya, 1972. Jadi dikata, pada aku tidak akan membentangkan sesuatu berkenaan tentang kelebihan kelebihan bulan Ramadan ni, hukum hakamnya, kelebihan beribadah di dalamnya. Tetapi, ya, di perenggan yang di akhir tu, tetapi aku memilih untuk membentangkan suatu topik lain yang penting, yang amat penting, yang merupakan salah satu asas daripada asas-asas syariat, iaitu menerangkan akan kepentingan as-sunnah dalam pembinaan syariat Islam. Apa yang boleh saya tarik perhatian tuan-tuan, di mana kita, kalau kita Allah kurniakan kepada kita kefahaman, ya, tentang as-sunnah, ya, kefahaman tentang akidah yang benar, ya, akidah salafus salih, maka sewajarnya kelebihan nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita itu kita sampaikan kepada orang lain. Jadi kita lihat, ya, Syekh Al-Albani dalam kesempatan, ya, dia bertemu dengan para hadirin, ya, pada waktu itu bulan Ramadan. Biasanya kita akan lihat bila tiba bulan Ramadan, ya, seperti mana kalau kita lihat di negara kita pun, ya, rata-rata masjid atau surau, mereka akan membahaskan, ya, hal-hal tentang ya, hukum hakam bulan Ramadan dan seumpamanya. Tetapi nak kata, ya, Syekh Al-Albani rahimahullah, dia melihat bahawa memandangkan topik-topik seperti itu telah pun diberi perhatian oleh, ya, ilmuwan yang lain, maka adalah kurang
kita kata kurang tepat kalau sekiranya topik-topik yang sudah dibahaskan kita terus membahaskan. Yani kesudahan dia akan menjadi, bahasa Inggeris dikata redundant. Kesudahan dia, benda ni akan dikira sebagai benda-benda yang berulang. Yani benda yang orang dah dengar, benda orang dah tahu. Sekalipun kita tak nafikan bahawa ini tidak bererti tidak ada manfaat sama sekali. Dia walau macam mana pun, kalau dah tahu pun paling tidak ulang kaji. Tetapi apa yang nak dikatakan di sini bahawa seharusnya kita pertamanya kita mengutamakan apa yang penting. Apa yang paling penting hendaklah didahulukan sebelum perkara-perkara penting yang lain. Kita ada banyak benda penting, tapi semestinya kita kata kalau kita nak bahaskan semua dalam tempoh umur kita yang terbatas atau masa kita yang terhad, barangkali tak sempat. Jadi apa yang dapat kita lakukan ialah kita memilih perkara yang paling penting, kita dahulukan benda yang paling utama sebelum perkara-perkara penting yang lain. Jadi demikian juga dalam perbahasan kitab ini. Syekh Al-Albani rahimahullah, dia memilih untuk nak membahaskan tajuk yang kurang diberi perhatian atau topik yang masih ada kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Dan pada pandangan saya secara peribadi, subhanallah, apa yang disampaikan oleh penulis Syekh Al-Albani pada waktu itu tahun 1972, dan kita sekarang sudah berada pada tahun berapa sekarang, 2020, yakni kira-kira berapa tahun, dah 50 tahun, kurang lebih 50 tahun. Tetapi nak kata bahawa topik ini pada pandangan saya sehingga ke hari ini masih lagi relevan dan perlu diberi penerangan kepada masyarakat, kerana masih ada sahaja mereka yang keliru di sana. Jadi beliau mengatakan beliau nak memilih topik untuk menjelaskan kepentingan as-sunnah dalam syariat Islam. Kedudukan as-sunnah, di mana letaknya kedudukan as-sunnah. Kalau kita lihat dalam kalangan masyarakat kita, kita akan dapati sering sahaja sebahagian masyarakat mereka ada kecenderungan mereka kepada aliran-aliran tertentu, sama ada dalam bab akidah atau fiqh atau dalam manhaj secara amnya. Jadi bagaimana nak mengimbangi antara, kalau kita nak kata mengimbangi lah, mengimbangi antara, atau bagaimana kita nak memilih antara aliran-aliran tersebut dengan as-sunnah itu sendiri. Di mana letak as-sunnah itu dalam amalan masyarakat memilih aliran-aliran tertentu atau mazhab-mazhab tertentu sebagai dukungan mereka. Baik, jadi kita lihat kedudukan as-sunnah di sisi Al-Quran, atau terjemahan dia wazifatus sunnah fil Quran. Kalau begitu boleh kita terjemahkan sebagai peranan as-sunnah dalam menjelaskan Al-Quran. Baik, kita lihat di surat 24, kata penulis, kamu semua mengetahui bahawa sesungguhnya Allah tabaraka wa taala telah memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima kenabian dan mengkhususkan baginda untuk memikul risalahnya. Maka diturunkan kepada baginda kitabnya Al-Quran Al-Karim, dan Allah memerintahkan baginda di dalam ayat yang diturunkannya untuk menjelaskan Al-Quran kepada manusia. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan az-zikr, peringatan, yakni Al-Quran, kepadamu
agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, ya. Saya kira sampai di situlah, ya. Menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Saya ingat kita boleh berhenti di situ, ya. Dan agar mereka memikirkan itu, kita tak payahlah, ya, boleh dibuang sebab dalam teks Arab, ya, tidak disebutkan, ya. Surah An-Nahl ayat 44. Jadi kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang kita baca tadi menjelaskan tentang peranan dan tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku utusan Allah. Selaku utusan Allah, apa peranan yang perlu dimainkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah kata, dan kami turunkan az-zikr. Az-zikr dari segi bahasa maknanya peringatan, ya. Peringatan. Tetapi dari segi istilahnya di sini, ya, dia bermaksud Al-Quran. Al-Quran secara khasnya. Dan kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan. Boleh kita gariskan perkataan menerangkan, kerana itu yang Allah nyatakan tentang tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Boleh kita katakan dalam ayat ini terdapat dua perkara. Terdapat dua perkara. Perkara yang pertama ialah Nabi diberi tanggungjawab untuk menerangkan, ya. Kemudian perkara yang kedua, apa yang telah diturunkan. Jadi dengan kata lain, boleh kita simpulkan daripada ayat ini bahawa ayat ini menjelaskan terdapat dua perkara. Perkara yang diturunkan dan penerangan buat apa yang telah diturunkan itu. Saya ingat jelas, ya, benda yang telah diturunkan iaitu Al-Quran, dan penerangan buat apa yang telah diturunkan itu. Penerangan buat Al-Quran itu, ya. Dan apa yang dimaksudkan dengan penerangan buat Al-Quran itu, maksudnya As-Sunnah, ya. Jadi kata penulis, kata Syekh Al-Albani, aku melihat bahawa penerangan, atau kalau nak dibetulkan atau nak dijelaskan terjemahan itu supaya lebih jelas, ya, kita kata penulis, aku melihat bahawa perkataan menerangkan, jadi perkataan dalam terjemahan ayat tadi yang kita dah gariskan tadi, perkataan menerangkan, yakni menerangkan, perkataan menerangkan dalam ayat yang kita baca tadi, aku melihat bahawa perkataan menerangkan dalam ayat ini merangkumi dua jenis atau merangkumi dua makna. Jadi kita dah kata tadi, ayat ini menjelaskan bahawa terdapat apa yang telah diturunkan buat manusia, iaitu Al-Quran, dan terdapat apa yang menerangkan apa yang telah diturunkan itu, iaitu As-Sunnah, yang berperanan, ya, yang Nabi diberikan tanggungjawab untuk menerangkan apa yang telah diturunkan kepada manusia, iaitu Al-Quran. As-Sunnah, peranan dia menerangkan Al-Quran. Jadi kata penulis, aku melihat bahawa perkataan menerangkan dalam ayat ini mempunyai dua makna. Yang pertama, penerangan berkenaan lafaz dan susunan Al-Quran. Penerangan berkenaan lafaz dan susun atur, kalau kita nak sebut macam tu mungkin lebih jelas, ya. Dan susun atur ayat-ayat Al-Quran. Dan ini termasuklah menyebarkannya, ini menyebarkan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran dan menyebarkannya kepada seluruh manusia, tidak menyembunyikannya, kerana boleh kita kata menerangkan jawapan, kata lawan dia, menerangkan sesuatu, lawan dia apa? Menyembunyikan sesuatu. Boleh kita kata macam itulah, ya.
Jadi perkataan menerangkan antara maksud dia ialah tidak menyembunyikannya dan menyampaikan Al-Quran kepada ummah dalam bentuk yang sama seperti mana Al-Quran ini telah diturunkan ke dalam dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud yang pertama bagi perkataan menerangkan, ya. Dan kami telah turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan. Yakni apa? Menerangkan Al-Quran yang telah diturunkan, menyampaikan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, supaya apabila Nabi menerima wahyu Al-Quran itu, jangan Nabi simpan untuk dia sendiri saja. Sebaliknya dia kena terangkan, dia kena sampaikan, ya, apa yang telah diwahyukan kepadanya, ya. Inilah maksud firman Allah Taala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah apa yang Tuhanmu turunkan kepadamu. Ya, surah Al-Maidah ayat 67. Ini dalam ayat-ayat lain Allah dah memang perintahkan atas Nabi Muhammad supaya menerangkan, menyampaikan apa yang telah diturunkan kepada baginda. Apa yang telah diturunkan kepada baginda, kita kata tidak lain melainkan Al-Quranul Karim. Ini yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas baginda. Tidak ada apa yang selainnya yang Allah telah turunkan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada Al-Quran untuk baginda menyampaikannya kepada manusia. Kemudian perkara ini, poin ini dijelaskan lagi oleh isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Dia berkata dalam sebuah hadis, ya, wa man haddathakum anna Muhammadan katama syai'an umira bitablighihi faqad a'zama 'ala Allahil firyah. Sesiapa yang memberitahu kepadamu bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tengok Aisyah dia tidak berselawat dalam hadis ni, jadi mungkin kita boleh buang perkataan selawat tu. Ini dalam kaedah kita terjemahlah, ya. Dalam kaedah terjemahan kita sedaya upaya kita terjemahkan apa yang ada sahaja dalam teks asal tu. Sesiapa yang memberitahu kepadamu bahawa Muhammad telah menyorokkan sesuatu yang telah diperintahkan kepadanya untuk disampaikan. Nah, siapa yang bagi tahu, siapa yang mendakwa, siapa yang menuduh bahawa Nabi ada menyorokkan sesuatu yang telah diperintahkan atas Nabi supaya menyampaikannya kepada manusia, maka dia telah membuat satu fitnah, ya, maka dia telah membuat satu pendustaan yang amat besar ke atas Allah, ya. Siapa yang mendakwa bahawa Nabi ada menyembunyikan sesuatu, bahawa Nabi ada ada perkara-perkara yang tidak disampaikan, ada ayat-ayat Al-Quran yang disembunyikan dan seumpamanya, Nabi, ya, kerana sebab-sebab tertentu tidak menyampaikan satu ayat yang telah diturunkan. Siapa yang dakwa macam tu, maka dia telah membuat pendustaan yang besar ke atas Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana Allah telah memerintahkan supaya Rasulullah menyampaikan segala apa yang telah diturunkan ke atas baginda, ya. Ini Nabi telah diturunkan, Al-Quran telah diturunkan ke atas Rasulullah. Kemudian Allah telah perintahkan supaya menyampaikan apa yang telah diturunkan ke atasnya itu. Ya, jadi kalau ada ayat-ayat yang Nabi sembunyikan, maka ini berarti bahawa Nabi telah khianat. Ini berarti bahawa Nabi telah melanggar, menyalahi apa yang telah diperintahkan
ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan itu ya tidak berlaku, ya. Dan kalau kita lihat ternyata bahawa Aisyah, orang-orang Syiah, ya, orang-orang Syiah ternyata mereka ya mendakwa hal yang sedemikian. Orang-orang Syiah pada hari ini mereka mendakwa bahawa Al-Quran yang ada di tangan kita tak lengkap, ya. Al-Quran yang ada di tangan kita ini telah 2/3 daripadanya telah disembunyikan oleh sahabat dan sebagainya. Sedangkan ini semua perkataan-perkataan dusta. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha dia membaca ayat yang telah kita bacakan sebelum ini, ya, iaitu ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik, wahai rasul, sampaikan apa yang Tuhanmu turunkan kepadamu. Yani dengan kata lain, Rasulullah telah menyampaikan, telah membacakan semua ayat-ayat Al-Quran yang telah diwahyukan kepadanya oleh Allah melalui Jibril. Semua ayat, tak ada apa yang tertinggal, ya. Dan dalam sebuah riwayat Imam Muslim, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, kalaulah Rasulullah ada menyorokkan sesuatu yang diperintahkan ke atasnya untuk disampaikan, sudah tentu baginda akan menyorokkan firman Allah Ta'ala. Ini sambungan ucapan Aisyah tadi, ya. Bahagian yang pertama tadi daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat Imam Muslim ada tambahan dalam riwayat dia, di mana Aisyah kata, kalaulah Rasulullah, ya, menyorokkan sesuatu yang diperintahkan ke atasnya untuk disampaikan, sudah tentu Rasulullah akan menyorokkan firman Allah, wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjak wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhshah. Dan ingatlah ketika engkau, yakni wahai Muhammad, berkata kepada orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah, sedangkan engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan dinyatakan atau apa yang akan dizahirkan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia padahal Allah lebih berhak untuk ditakuti. Ya, surah Al-Ahzab ayat 37. Maksud Aisyah di sini, dalam dia nak menjelaskan bahawa Nabi SAW telah menyampaikan semua ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan ke atasnya daripada Allah. Aisyah kata, kalau benar ada Nabi ada menyembunyikan ayat-ayat Al-Quran yang tertentu, niscaya Nabi telah menyembunyikan ayat surah Al-Ahzab 37 tadi. Kenapa? Kerana ayat ini menjelaskan tentang satu perkara yang sensitif. Ini berkenaan ayat 37 surah Al-Ahzab ni berkenaan apa? Berkenaan peristiwa Nabi menyimpan hasrat dalam hatinya untuk nak berkahwin dengan isteri anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Zainab binti Jahsh. Asal ceritanya Zainab binti Jahsh, dia berkahwin dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini anak angkat Rasulullah. Saya kira kita sedia maklum bahawa Rasulullah dia tak ada anak lelaki yang membesar, ya. Anak lelaki Rasulullah semua meninggal sewaktu kecil. Lebih-lebih lagi kalau sepanjang di Mekah, Nabi tak ada anak lelaki lah, ya, secara khasnya. Jadi apa yang berlaku ialah Nabi mengambil anak angkat, iaitu Zaid bin Harithah, dan juga anak Zaid, iaitu Usamah bin Zaid. Jadi ada dua orang anak
dan bapa, kedua-dua mereka ya dikatakan anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat dicintai oleh Rasulullah, sehingga pada awal Islam dahulu mereka memberikan jolokan atau memberi nama Zaid bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani ya, kerana ini pada peringkat awalnya, sebelum ada tegahan daripada menisbahkan anak angkat kepada bapa angkat, ya. Kemudian apabila turun ayat yang menegahkan ini topik lain lah, ya, maka setelah itu ya mereka tidak lagi mengatakan Zaid bin Muhammad, sebaliknya ya Zaid bin Harithah. Harithah tu nama bapa dia yang sebenar lah. Jadi Zaid dan Usamah ni kedua-duanya asalnya hamba, ya. Kemudian dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedua-dua mereka ya dijadikan sebagai anak angkat Rasulullah. Jadi Zaid dia berkahwin dengan Zainab binti Jahash, dan dalam satu peristiwa ya Zaid dia datang bertanya kepada Rasulullah berkenaan hubungan dia dengan isterinya, di mana dia dengan kata lain dia ceritalah bahawa dia ada masalah rumah tangga, ya, hati dah tak ada persefahaman dan seumpamanya, ya. Jadi dia nak tanya pandangan Rasulullah lah tentang apa yang hendak dilakukan. Jadi kembali kepada ayat Al-Ahzab tadi, Nabi mengatakan kepada Zaid, amsik alaika zawjak, ya, pertahankanlah isterimu, yakni simpanlah isterimu, yakni jangan diceraikan, ya, dan bertakwalah kepada Allah, maknanya laksanakan tanggungjawab kau sebagai suami dan seterusnya. Sedangkan engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan dizahirkan oleh Allah. Ini Nabi katakan Zaid supaya pertahankan isterinya Zainab binti Jahash. Sedangkan dalam masa yang sama dalam hati Rasulullah ada hasrat, ada menyimpan hasrat untuk nak berkahwin dengan Zainab, ya, andai kata Zainab diceraikan oleh Zaid tadi. Mungkin ada yang bertanya kenapa Nabi nak berkahwin dengan Zainab pula. Ada cerita belakang dia, iaitu antaranya kerana Nabi nak menjelaskan bahawa hubungan anak angkat dengan bapa angkat tidak ada sebarang pertalian darah. Tidak ada sebarang pertalian darah seperti mana hubungan antara mak bapa bapa dengan anak kandung. Kalau kita sedia maklum, kalau hubungan antara anak dengan bapa kandung, si anak kalau dia berkahwin, ya, isterinya haram bagi bapa mertuanya. Itu hukumnya, ya, selama-lamanya. Walaupun kalau diceraikan pun, kalau si anak tu menceraikan isterinya, menantu si anak tu atau isteri si anak tu haram berkahwin dengan bapa mertuanya. Ini kalau dalam hubungan bapa dengan anak kandungnya. Maka memandangkan Zaid dia hanya anak angkat dan bukan anak kandung, Nabi nak memberi penjelasan kepada umat Islam, kepada para sahabat, bahawa tidak ada sebarang pertalian atau hukum seperti mana hukum antara bapa dengan anak kandung, yang antaranya si bapa kandung tu tak boleh berkahwin dengan menantunya sekiranya berlaku penceraian. Jadi Nabi nak buktikan, nak menjelaskan secara praktikal bahawa tidak ada sebarang tegahan dari sudut kalau sekiranya dia kalau sekiranya ya bapa angkat tu nak berkahwin dengan bekas isteri anak angkatnya itu. Jadi itu sebabnya Nabi menyimpan hasrat, antara lainlah Nabi simpan hasrat untuk nak berkahwin dengan Zainab binti Jahash, isteri kepada anak angkatnya Zaid bin Harithah, ya.
Jadi ini Allah kata, sedangkan engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan dizahirkan oleh Allah, iaitu hasratmu untuk berkahwin dengan Zainab sekiranya dia diceraikan oleh anak angkat engkau Zaid bin Harithah. Dan engkau takut kepada manusia. Maksudnya Nabi tak naklah menzahirkan hasrat itu kepada orang ramai, sebab ialah benda ni sensitif. Ini berkenaan dengan benda-benda rumah tangga, ya, masalah perkahwinan dan sebagainya. Ini benda-benda, orang kata apa, benda-benda peribadi, ya. Jadi kalau nak dinyatakan secara terbuka, maka akan adalah cakap-cakap, ya. Akan ada orang pandang serong, nanti akan adalah suara sumbang kata tak patut dan sebagainya. Sedangkan dari sudut hukumnya tak ada masalah, ya. Tapi apakan daya, ya, nak mengelak daripada cakap-cakap orang. Padahal dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Jadi maksud di sini, kalau andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyembunyikan ayat-ayat Al-Quran tertentu, niscaya ayat inilah yang paling layak, atau ayat inilah yang paling kena, paling sesuai untuk Nabi sembunyikan. Tetapi ternyata Nabi tak sembunyikan pun ayat ini. Ya, apabila ayat ini turun, ya, surah Al-Ahzab ayat 37 ni turun ke atas Rasulullah, ternyata Nabi menyampaikannya kepada para sahabat, sedangkan ayat itu menceritakan tentang baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dengan kata lain, ini semua menunjukkan ke sikap amanah, sikap jujur, sikap tanggungjawab, sikap berterus terang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah, menyampaikan Al-Quran yang telah diturunkan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ini maksud pertama tadi, maksud menerangkan, ya, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Untuk engkau menerangkan ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan ke atas engkau, wahai Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Maksud kedua menerangkan dalam ayat An-Nahl 44 tadi, ayat 44, ialah penerangan yang diperlukan oleh umat Islam berkenaan makna lafaz, potongan ayat atau ayat-ayat, dan dalam banyak hal penerangan ini diperlukan untuk ayat-ayat yang berbentuk rumusan, ayat-ayat yang al-mujmalah, ya, ayat yang bersifat umum, ya, bersifat umum, atau ayat-ayat yang bersifat am, atau menyeluruh, ayat-ayat yang bersifat mutlak. Maka as-sunnah telah memperincikan perkara tersebut, ya. Bila sering sahaja kita dapati ayat-ayat Al-Quran dari sudut lafaznya, maksud dia umum, maksud lafaznya mutlak. Kemudian datang as-sunnah, datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memperincikan maksudnya, menspesifikkan ertinya, mengkhususkan ayat-ayat yang umum, atau mengikat ayat-ayat yang bersifat mutlak dan seumpamanya. Ini banyak contoh-contoh yang kita lihat dalam hadis, ya, di mana ia menerangkan, ia memperincikan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum, mutlak dan seumpamanya. Jadi ini maksud menerangkan yang kedua, yang menjadi peranan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh kita kata ini sebenarnya fokus, ya, maksud kedua menerangkan ini, maksud kedua ini yang perlu kita beri perhatian. Kerana dari sudut maksud yang pertama tadi insya-Allah jelas, ya, umat Islam tak ada masalah dalam mengakui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan Al-Quran secara keseluruhan. Tinggal lagi persoalan,
sejauh mana umat Islam memahami bahawa Nabi SAW telah menjelaskan isi kandungan Al-Quran itu keseluruhannya. Ini persoalannya. Sejauh mana kita memahami dan mengimani bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan isi kandungan Al-Quran itu, sehingga tidak ada keperluan bagi kita untuk kita nak mengadakan tafsiran-tafsiran yang tersendiri, untuk kita mengemukakan pandangan-pandangan kita yang tersendiri yang tidak ada sokongannya dalam as-sunnah, ya. Baik, memberi pengkhususan kepada perkara yang berbentuk am dan memberikan had atau batas kepada perkara yang berbentuk menyeluruh, dan semua ini berlaku melalui perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga melalui perbuatan dan perakuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya di sini? Bahawa sunnah Nabi itu dengan ketiga-tiga bentuknya, yani kalau bila disebut sunnah atau disebut hadis, boleh kita bahagikan kepada tiga. Ya, hadis itu ada tiga bentuk, iaitu kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perakuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kata perkataan, maknanya ucapan lah, ya, ucapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sahajalah, ya, ucapan daripada baginda itu dikira sebagai, ya, hadis kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana hadis niat, ya, innamal a'malu binniyat, ya, hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, ya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis berbentuk kata-kata. Kemudian kita ada hadis berbentuk perbuatan. Seperti apa? Seperti tata cara Nabi berwuduk. Yani Nabi mengambil wuduk, kemudian tata cara Nabi mengambil wuduk itu diceritakan oleh sahabat. Ya, diceritakan oleh sahabat, seperti mana ada dalam hadis-hadis, ya, antaranya hadis Uthman bin Affan, ya, di mana dalam satu peristiwa dia minta supaya dibawakan kepada dia bekas air, kemudian dia mengambil wuduk sambil diperhatikan oleh orang-orang di sekeliling. Setelah dia selesai mengambil wuduk, dia kata, begini aku melihat Rasulullah mengambil wuduk. Ya, yani dia tunjukkan tata cara wuduk itu secara praktikal, yani secara perbuatan. Demikian juga tata cara Nabi solat. Kalau kita lihat tata cara Nabi solat, dia datang dalam hadis-hadis yang berbentuk perbuatan, ya, berbentuk perbuatan. Satu lagi, hadis yang berbentuk perakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya hadis yang berbentuk perakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis di mana Nabi tidak berkata apa-apa atau berbuat apa-apa. Sebaliknya, Nabi melihat sesuatu dan memperakuinya dengan tidak berkata apa-apa. Perbuatan Nabi berdiam itu adalah satu perakuan. Ini dari segi hukumnya lah, ya, dari segi hukum itu dikira sebagai perakuan. Ya, bila dilihat bila sahabat berbuat sesuatu atau mengatakan sesuatu, kemudian Nabi diam itu saja, itu satu hukum. Hukum yang menunjukkan apa? Menunjukkan perbuatan tersebut tidak mengapa. Perbuatan tersebut dibolehkan. Kenapa? Kerana sekiranya perbuatan itu ditegah dari sudut syarak, nescaya Nabi tidak akan berdiam. Ya, nak kata bahawa Nabi dia tidaklah seperti kita. Ya, kita ni banyaklah kelemahan kita bila kita melihat hal-hal yang mungkar, hal-hal yang tak sepatutnya dan sebagainya. Barangkali, ya, kita memilih jalan untuk berdiam, ya. Tapi ini berbeza dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Nabi, ya, diperintahkan untuk menyampaikan syariat Islam,
Sedangkan kalau sesuatu yang berlaku di depan dia adalah salah, bagaimana kalau Nabi berdiam? Bukankah itu satu perbuatan menyembunyikan syariat? Sekiranya benda itu salah, maka siapa lagi nak menjelaskan bahawa benda itu salah kalau bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi kerana itu maksud di sinilah, kalau Nabi berdiam terhadap sesuatu, maka itu adalah perakuan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam peristiwa di mana Khalid ibn Walid, ini dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dihidangkan kepada Nabi daging dhab, ya, daging dhab dihidangkan kepada Nabi. Kemudian apabila Nabi dimaklumkan bahawa ini daging dhab, Nabi tak jadi makan. Maknanya Nabi tak ada selera lah nak makan, ya. Maka Nabi ditanya, kenapa kau tak makan? Nabi kata, aku tak biasa dengan makanan yang seperti ini, ya. Nabi kata, aku tak biasa je. Mendengar jawapan itu, Khalid bin Walid dia meratah daging dhab tersebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi, ya, sekadar melihat sahaja, ya. Nabi tidak tegah dan seumpamanya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa daging dhab itu hukumnya adalah halal, ya. Baik. Jadi ini perakuan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksud di sini, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ketiga-tiga jenisnya, kata-kata, perbuatan dan perakuan baginda sallallahu alaihi wasallam, antara lain ia merupakan penjelas buat isi kandungan Al-Quran itu. Penjelasan Al-Quran, ya, penjelasan tentang isi ayat-ayat Al-Quran, apa maksud dia, apa tafsiran dia, ya, apa ertinya, dijelaskan dalam As-Sunnah. Dijelaskan dalam As-Sunnah, tak semestinya melalui kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang, jangan kita salah faham. Jangan kita, tak semestinya Nabi menjelaskan bahawa maksud ayat ini, maksud ayat sekian-sekian, ertinya sekian-sekian. Maknanya Nabi jelaskan dengan kata-kata. Tak semestinya. Boleh sahaja Nabi menjelaskannya dengan kata-kata, perbuatan, ataupun dengan perakuan, ya. Ada perincian-perincian dia lah, tapi ini, ya, boleh kita ambil secara umum, ya. Baik ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat kita boleh berhenti dahulu, ya, untuk malam ni. Dan kemudian saya lihat di sini ada soalan kuis, ya. Ya, soalan kuis untuk malam ni, apa erti ittiba', ya? Apa erti ittiba'? Pemenang akan dihubungi oleh pihak admin ISDC. Apa artinya ittiba', ya? Saya tengok ada yang ni mungkin kali ni soalan ni mudahlah, ya, berbanding, ya, ada yang mungkin komplain semalam, kata soalan semalam agak susah, ya. Jadi kali ni, malam ni, soalan ni mungkin lebih senang, sebab saya tengok ramai yang dapat jawab mungkin. Ya, apa artinya ittiba'? Ya, secara amnya ittiba' maknanya apa? Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, ikhwah, sebelum kita mengakhiri kuliah malam ni, di sini ada soalan. Dia kata, soalan daripada saudara Izzat Bek, kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita dalam musafir, macam mana dengan solat Jumaat jika musafir kita lebih daripada 3 kali Jumaat? Secara dasarnya kita kata orang yang bermusafir tidak wajib atasnya untuk solat Jumaat, ya. Tidak ada kewajipan atas orang yang musafir untuk solat Jumaat. Kenapa? Kerana solat Jumaat itu antara lain dia hanya wajib
atas orang yang bermukim, atas penduduk setempat, ya, atas kaum lelaki dan orang yang bermukim. Jadi dengan kata lain, orang yang bermusafir, ya, tidak wajib atasnya untuk solat Jumaat. Bagaimana kalau dia dah bermusafir sampai 3 kali Jumaat berturut-turut? Saya kira supaya jawapannya, supaya kita, ya, jelas semuanya, bergantung kepada keadaan. Sekiranya orang itu memang ada keperluan untuk bermusafir, ya, dan ternyata bahawa dia kerana urusan kerjanya dan sebagainya, tak kira lah, ya, sama ada perlu tak perlu, terdesak tak desak, tapi secara amnya dia memang dia niat dia memang untuk nak bermusafir. Dia bermusafir dan ternyata benda tu sampai 3 kali Jumaat, ya. Kita kata kalau niat musafirnya ialah betul, maknanya tidak ada niat-niat muslihat-muslihat yang tertentu dan seumpamanya, niat dia memang, ya, untuk urusan musafirnya itu, sama ada untuk kerja atau sama ada untuk bersia-sia dan sebagainya, tidak ada niat-niat atau agenda-agenda yang tersembunyi, kita kata maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah, ya, kerana secara dasarnya orang yang musafir dia tidak perlu, tidak wajib salat Jumaat. Sebaliknya dia salat diganti dengan salat Zuhur. Ini berbeza kalau sekiranya orang itu menjadikan musafirnya sebagai satu helah, untuk nak elak daripada salat Jumaat. Di sini kita kata ada perincian lah. Di sini kita kata ini berbeza. Seperti mana kalau ada orang yang bermusafir sebagai helah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Bila dah tiba je bulan Ramadan, dia musafir dan dia bermusafir sampai sebulan, cukup sebulan sepanjang Ramadan tu. Niat dia kenapa? Kerana dia nak elak daripada berpuasa di bulan Ramadan. Demikian juga dia bermusafir pada hari Jumaat. Kenapa? Niat dia apa? Dan jangan lupa, bila bab niat ini urusan antara kita dengan Allah. Kita dengan manusia, kita boleh berbohong, kita boleh tipu helah, tetapi Allah Maha mengetahui isi hati, niat kita yang sebenar. Jadi kalau niat orang itu memang untuk nak, ya, mengelak daripada salat Jumaat, maka di sini kita kata kita khawatir, ya, bahawa orang itu berdosa, ya. Baik, dan kesudahan dia itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita, kerana ada pun kita, ya, manusia yang lain, kita hanya mampu untuk menghukum seseorang itu secara zahir. Kalau dia musafir, kita akan kata tak wajib atas engkau untuk solat Jumaat. Adapun hakikat niat engkau bermusafir, sama ada engkau jujur atau tidak, engkau melakukan tipu daya, tipu helah atau tidak, itu antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ada satu soalan daripada saudara Da'i Azwan Ar-Riyawi. Dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tak Ustaz terangkan semula maksud beserta contoh tentang Al-Mujmalah Al-Ammah Al-Mutlaqah. Al-Mujmalah Al-Ammah Al-Mutlaqah ini ada perincian dia. Tetapi apa yang dapat saya katakan di sini, ya, saya kurang faham 3 istilah ini. Ya, mujmal atau am atau mutlak, dia hampir sama maksud dia, tetapi mungkin boleh diperincikan oleh para ulama. Tetapi secara amnya dia hampir sama maksud dia. Maksud dia umum lawan dia apa? Ya, al-mujmal, al-am, al-mutlaq, dia hampir semua membawa erti apa? Membawa erti umum. Ya, umum. Ini benda yang umum. Umum lawan dia apa? Khusus. Ya. Jadi barangkali satu ayat Al-Quran itu turun secara umum, secara mujmal, secara am, secara mutlak, kemudian dikhususkan oleh as-sunnah.
kemudian diperincikan oleh as-sunnah. Ya. Ayat Al-Quran datang dengan menggunakan perkataan yang umum. Ya. Lalu as-sunnah menjelaskan maksud kata yang umum itu dengan erti yang khusus, dengan mengikat erti yang umum tadi. Mengikat maknanya membataskan. Umum maknanya semua. Bila datang as-sunnah, dia mengikatnya, membataskannya. Sebagai contoh, kita lihat sahaja ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan solat, puasa, zakat dan haji. Kita kata ini semua sebahagian daripada rukun Islam. Betul? Rukun Islam ada 5. Ya, selepas mengucap 2 kalimah syahadah ialah solat, zakat, puasa, haji. Ya. Pensyariatan keempat-empat ibadah ini telah pun disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Seperti mana kalau dalam solat Allah kata apa? Wa aqimus solah. Bagaimana dengan puasa, bagaimana dengan zakat? Allah kata wa aqimus solah wa atuz zakah. Ya. Puasa pun demikian, ya. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah difardukan atas kamu siyam, yakni puasa, sebagaimana yang telah difardukan atas umat-umat yang terdahulu. Haji pun sama, ya. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang tertentu, ya. Dari segi ihramnya sebelum, ya, manasik haji itu secara khususnya pada bulan Zulhijjah. Kita mendapati bahawa ayat Al-Quran yang menyatakan tentang puasa, yang menyatakan tentang solat, puasa, zakat dan haji tadi, dia bersifat umum. Kutiba wa aqimus solah, dan dirikan solat. Dirikan solat. Dan kalau kita lihat maksud solat dari segi bahasa Arab, maksudnya doa. Dan erti kata, kalau kita nak baca, kalau orang Arab, kalau waktu zaman dahulu, waktu orang-orang Arab Quraisy, ya, di Mekah atau Madinah yang membaca ayat itu, dari segi maksud yang dia faham sebagai orang Arab, dia akan memahami solat maknanya doa. Dan dirikanlah doa. Dan dirikanlah doa. Itu yang dia akan faham. Solat maknanya doa. Dan dirikanlah doa. Zakat maknanya penyucian. Dan tunaikan zakat dan tunaikan penyucian. Puasa, puasa maknanya menahan diri. Dan laksanakan puasa, laksanakan menahan diri. Al-Hajj maknanya menuju ke satu tempat. Dan tunaikan haji, laksanakan haji, laksanakan dengan kau menuju ke suatu tempat. Nampak di situ maksud dia memang maksudnya umum. Apa maksud? Dan tunaikan doa, tunaikan zakat maknanya pembersihan, menahan diri, pergi ke satu tempat. Nampak? Jelas di situ orang, kalau seorang Arab tu sepakar-pakar seorang itu dalam bahasa Arab, apabila dia membaca ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang kefarduan solat, zakat, dan puasa dan haji yang kita baca tadi, niscaya dia tidak akan mampu untuk memahami tata cara pelaksanaan dia. Dia memahami maksud dia dari segi bahasa. Solat maknanya doa, zakat maknanya penyucian, siyam maknanya menahan diri, haji maknanya al-qasdu, menuju ke satu destinasi, satu tempat. Dari segi bahasa dia faham, tapi dari segi perincian dia tidak akan, tak mungkin dia akan dapat memahaminya. Jadi ternyata bahawa solat yang dimaksudkan ialah ibadah khusus yang tertentu, yang bermula dengan takbir, disudahi dengan salam. Ada perincian dia yang datang dalam as-sunnah. Zakat
pun demikian, bukan sekadar penyucian, tetapi penyucian harta yang dikeluarkan dengan nisbah yang tertentu, kemudian diserahkan kepada golongan asnaf yang tertentu. Perincian ini semua datang dalam as-sunnah, ya. Demikian juga dengan puasa, yakni menahan diri. Menahan diri daripada apa? Ternyata maksud dia ialah menahan diri daripada makan minum dari terbit fajar as-sadiq sehingga terbenam matahari. Perincian ini semua datang dalam as-sunnah. Haji pun begitu. Menuju ke satu destinasi. Destinasi tersebut apa? Tidak lain dan tidak bukan ialah, ya, tanah suci Mekah dan masyair di sekeliling dia, ya, pada waktu yang tertentu dengan tata cara yang tertentu, ya. Jadi perincian ini, pengkhususan dia, penjelasan dia semua datang dalam as-sunnah, ya, berbanding lafaz al-Quran yang disebutkan semuanya bersifat umum, bersifat mujmal, bersifat am, bersifat mutlak, ya. Itu jawapan yang dapat saya berikanlah, ya, secara sepintas selalu. Baik, kemudian ada satu soalan daripada saudara Zulkifli Abdul Wahab. Dia kata, Ustaz, nak tanya, anak susuan tidak sama keadaan dia dengan anak angkat? Ya, tak sama, ya. Anak susuan dengan anak angkat berbeza, ya. Anak susuan dengan anak angkat berbeza. Contoh, kalau anak susuan tu dah berkahwin dan ditakdirkan dia bercerai, adakah suami kepada ibu susuan boleh berkahwin dengan bekas isteri anak susuan? Baik, secara dasarnya kita kata anak susuan dia berbeza dengan anak angkat. Anak angkat kita kata dari segi hukumnya dia sama seperti orang lain. Maknanya dia tidak ada sebarang pertalian seperti mana anak kandung, ya. Dari segi hubungan mahram, dari segi, ya, hukum harta pusaka. Anak angkat dia tidak ada, ya, dia tidak ada sebarang hukum-hukum seperti mana anak angkat, seperti mana anak kandung, ya. Berbeza dengan anak susuan seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Diharamkan dalam persoalan anak susuan seperti mana yang diharamkan dalam persoalan anak kandung, ya. Anak susuan dia mengambil hukum sama seperti anak kandung. Ini kita kata beza, ya, anak angkat dengan anak susuan. Kalau anak susuan dia sama hukum hakam dia dengan anak kandung, ya, kecuali dalam bab harta pusaka, ya, kecuali dalam bab harta pusaka, di mana, ya, anak susuan dia tidak mempunyai bahagian dia daripada harta pusaka. Ini satu pengecualian dah. Tetapi sepanjang kehidupan si anak susuan dengan ibu susuan dan bapa susuan dia, hubungan mereka sama seperti anak kandung, ya. Cuma dalam persoalan yang dibangkitkan tadi, bagaimana kalau si suami menceraikan ibu susuan, boleh dia berkahwin? Ini saya kira ini minta izin supaya saya semak dahulu, ya, supaya kita mendapat kepastian sebelum diberikan jawapan, ya. Sekalipun secara amnya apa yang telah disebutkan tadi tu, ya. Cuma insya-Allah, ya, kalau ada kesempatan, ya, jawapan dia ditangguhkan untuk kuliah yang akan datang, ya. Ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat sampai di situ saja untuk kita pada malam ini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.